عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسير ولا تعسر اللهم رب تمن بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan, masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, sama-sama kita berada di dalam taman-taman syurga. Moga-moga Allah Ta'ala berikan istiqamah kepada kita untuk terus hadir ke majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tidak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah dan bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak bicara tentang satu perkara, iaitu nasihat pelembut hati berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmatnya, yakni walaupun dosa kita tidak terhitung banyaknya, namun Allah Ta'ala masih tetap menutup segala keaiban-keaiban kita, sehingga kita dilihat baik di hadapan manusia. Allah Ta'ala bagi rahmat dekat kita sehinggalah orang kata ditutup segala keaiban-keaiban kita, ditutupkan segala kejahatan yang pernah kita buat. Allah Ta'ala tak pernah buka asbab kita nak berhijrah, asbab kita nak jadi orang yang soleh, nak menjadi orang yang berjaya, maka Allah tutup keaiban kita daripada diketahui orang. Dan Allah Ta'ala tutup juga mulut orang daripada berbicara tentang perilaku kita yang dahulu. Sebab apa? Sebab Allah nak kita ni betul-betul berubah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejayaan yang sebenar seseorang manusia itu ialah apabila dia dapat menjadi hamba yang soleh, apabila dia dapat menjadi hamba yang solehah. Ingat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, Orang yang Allah campurkan dalam diri dia akan iman,
Allah campurkan dalam diri dia kesan dengan asbab ibadat yang dia buat, masih nak buat lagi ibadat, dan tidak pernah rasa banyak sekalipun dengan ibadat yang pernah dia buat. Itu sebab Allah Ta'ala masih tutup dia keaiban kita. Allah Ta'ala tak buka. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban kita, nescaya kita malu nak keluar rumah. Nah, Allah buka keaiban dosa kita hak dulu-dulu baklum. Apa dia? Hak duk kebah buah pelam rumah orang contoh. Nah, elok nak main masjid, Allah Ta'ala tunjuk dekat dai, kawan ni kaki kebah buah pelam. Agak-agak main masjid tak? Tak main, malu. Tambah juga kita hari ni, kita buat kebajikan, kita buat pahala, rahsiakan pahala yang kita buat seperti mana kita pernah merahsiakan dosa kita yang orang lain tak tahu. Kadang-kadang kita ni ada buat dosa, tuan-tuan, tak nafikan kita manusia yang biasa, penuh dengan orang kata kadang-kadang buat silap. Tak mau buat silap macam mana? Banyakkan berdamping dengan orang-orang soleh, banyakkan berdamping dengan orang-orang yang tinggi ilmuwan agama, dia boleh didik kita, boleh memberi nasihat kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebab apa? Sebab orang yang beriman sentiasa meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Orang beriman ni sentiasa minta ampun. Pelbagai cara dia akan buat untuk minta ampun dengan Allah. Itu kata ulama, kita ni kena perbanyakkan buat ibadat. Kita kena perbanyakkan melakukan ibadat. Ibadat ini bukanlah nanti solat, tetapi maun pun puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, bayar zakat dan sebagainya. Itu kata pesan Abu Laib As-Samarqandi, dia sebut kepada kita, apa dia? Ulama yang hebat, dia sebut kepada kita, siapa-siapa nak selamat daripada fitnah kubur, siapa-siapa nak selamat daripada perkara-perkara yang tidak baik dalam kubur, maka lakukanlah 4 perkara ini. Yang pertama, dirikan solat 5 waktu. Allah Ta'ala kurniakan solat kepada kita ni, tuan-tuan, ada sebab-sebabnya. Antaranya, kata ulama, Allah Ta'ala nak menjadikan kita orang yang menepati masa, menepati waktu. Ada orang rumah sebelah surau, tapi untuk bila azan tak pernah datang. Sama juga. Kawan saya abang baru ni, ada satu orang hamba Allah, rumah dia sebelah airport. Rumah dia sebelah airport, lapangan terbang Subang. Tuan-tuan duk naik nak pergi Langkawi, nak pergi mana tak dah. Tetapi dia boleh terlepas waktu pelepasan kapal terbang. Rumah sebelah dah, tapi boleh terlepas. Maknanya kita ni rumah sebelah surau dah, tapi terlepas. Antaranya sebab keberkatan masa tidak ada. Kerana apa dia? Kerana ada secebis dosa dalam diri kita. Ingat, dosa, bila kita sebut tentang dosa, dia akan menghilangkan 3 perkara dalam diri kita. Tu kena banyakkan beristighfar, kena banyakkan minta ampun, kena banyak bertaubat, kena banyak ingat Allah, kena banyak buat amal soleh, kena banyak melakukan amal jariah, sedekah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut dosa, bila mana dosa ada dalam diri kita, dosa kita duk buat, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa dia? Dosa menghilangkan 3 perkara dalam diri kita. Antaranya, dosa menghilangkan keberkatan umur dan masa kita.
Dosa menghilangkan keberkatan umur dengan masa. Ada orang alhamdulillah pencen dah, tapi masa dia habis kot lain. Nah, masa dia habis kot lain. Ada orang jenis kaki berjalan. Bukan salah kaki berjalan, silakan. Tapi kena ingat, bayar-bayar umur-umur kita ni nak bawa bekalan apa, nak jumpa dengan Allah. Nak bawa apa? Takkan nak bawa satu pistol, 2 butir peluru kot. Nah, nak bawa juga amalan-amalan yang kita buat. Nah, tu pun jangan duk buat main. Kita akhir zaman ni bila orang bagi amalan dia minta dalil. Jahanam kita. Dunia lah. Nah, dunia lah. Nak buat ibadat apa pun minta dalil dulu. Zaman sekarang orang nak buat apa minta dalil. Allahu akbar. Nah, tu dunia kita sekarang. Allah uji kita pelbagai cara. Allah Ta'ala uji kita macam-macam bentuk. Nah, tu dosa penyebabnya hilang keberkatan umur dengan masa. Siapa-siapa tak menjaga waktu sembahyang dia, maka dia tidak pandai menguruskan masanya. Nah, ada setengah orang sembahyang asar, alhamdulillah, tapi sembahyang pukul 7 petang. Kira bagi salam assalamualaikum, lipat terus bangun sembahyang maghrib, kira jamak pula tu dia. Ada tak? Ada. Jamak pula dah. Allah. Nah, seolah-olah macam jamak lah. Lepas assalamualaikum, celapak bangun sembahyang maghrib pula. Tu dunia kita. Tu berkat masa hilang. Keberkatan umur kita. Kadang-kadang kita kata apa dia? Ya Allah, tak terasa pun umurku 60 dah. Tu dia. Sebab apa? Tak persiapkan bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Kalau boleh hidup 60 tahun, 70 tahun, itu semua bonus. Ingat, lagi lama roh duduk dalam badan kita, lagi susah nak keluar. Payah nak keluar. Sakit nak keluar. Tambah pula, saat sakaratul maut, waktu kita sedang nazak, akan ada bisikan syaitan supaya kita mengaku dia Tuhan. Nah, berlaku disebutkan dalam satu kisah dalam kitab Sakaratul Maut. Sebutlah kisah ni tentang kematian satu orang, tapi dia tak mati pada tu. Kita sebut lagi berapa dia? Yang kedua, punca dosa. Apa dia? Punca dosa menghilangkan keberkatan rezeki. Kita kadang-kadang gaji banyak tapi tak pernah keluar sedekah. Gaji banyak tapi tak pernah belanja. Sahabat-sahabat tak pernah keluar bagi makan ke apa, tak pernah. Duk bayar hutang. Tak ada. Memang kita kata pada aku belanja, ambil aku bayar hutang. Tak. Sekurang-kurangnya nak bagi menambah rezeki kita, kena keluarkan balik rezeki yang Tuhan bagi. Ya, Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, keluar balik dalam bentuk apa dia? Memberi kepada mereka yang memerlukan. Tapi bila sebab dosa, hilang keberkatan rezeki. Tak rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Dan yang ketiga, punca dosa menyebabkan hilang rahmat Allah tak kala sakaratul maut. Waktu kita nak mati, hilang rahmat Allah. Tu jaga-jaga tuan-tuan. Dalam kitab Sakaratul Maut cerita tentang satu orang tok guru yang hebat. Anak murid dia ramai. Tapi di saat dia sedang sakaratul maut, saat dia menghadapi sakaratul maut, anak murid dia datang mengajarkan kepada dia kalimah la ilaha illallah. Anak murid dia mai duduk di sebelah kanan. Dia habaq kat tok guru dia, tok guru, ikut saya nak ajak ni. La ilaha illallah. Tok guru kata, diam, aku tak mau dengar. Satu pasal anak murid dia mula tercengang. Oi, tok guru takkan kata lagu ni kot. Tok guru takkan nak kata macam ni kot.
Lepas tu pula lepas duduk belah pusing belah kanan, dia kata diam, dia pusing belah kiri. Anak murid dia bangun mai belah kiri. Ajak tok guru baca ni, ikut ni. La ilaha illallah. Diam, aku takkan ikut. Pusing belah kanan, anak murid dia mai, dia ajak tok guru, ikut ni, nak ajak ni. La ilaha illallah. Dia kata diamlah bodoh. Dah kata lagu tu, anak murid sengak terus lah. Anak murid dia hak ramai tadi tu pakat duk kata apa dia? Punah. Tok guru macam ni jahanam, dia kata. Nada nak mati orang ajak mengucap tak mau ikut. Jadi pakat dah orang kata dah mufaraqah tok guru tu dah. Dah tak mau ikut tok guru tu sebab apa? Tok guru pun tak orang ajak mengucap tak mau, kemah dia. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bila pakat keluar tak mau duduk dengan tok guru tu, tuan-tuan, Allah panjangkan umur tok guru tu. Panjang umur tok guru tu, selepas dia sihat balik, dia masuk mengajak balik, tengok-tengok hak tadi hak ramai, tinggal beberapa orang ya. Nah, tinggal beberapa orang. Macam kita hari ni lah, hak mengaji sangat berapa orang sangat? 10 orang. Nah, bukan surah ni lah, surah lain. 10 orang mai. 5 orang kencing manis duduk luar, rajin duk ulang kencing. Kami bukan tak mau masuk ustaz oi. Adab tak ada lagi duk keluar masuk jam. Nah, duk keluar kencing, kelak kencing, dia kata adab tak ada pula, pandai dia. Tak apa, dia kata asalkan kita mengaji duk keluar pun tak apa. Tu dia ingat pahala tu harta kita. Nah, 5 orang lagi duduk dalam masjid, 3 orang tidur. Ustaz pun mengajaklah 2 orang ni bubrang mengajar. Hak 2 orang tadi pun dengan orang kata dengan seolah-olah boleh faham. Siap senyum lagi pun cek balik, rupanya pekak tu dia. Ustaz ni kata nanya sungguh aku, dia kata. Kawan tok guru ni kata apa dia? Pi mana habis? Pakat tinggal habis tok guru. Lawak lah. Dah waktu tok guru nazak tu, tok guru kata aku tak mau ikut ni sekian-sekian. Tu, dia kata cuba hang cerita balik apa yang berlaku waktu tu. Dia kata lagu ni tok guru, waktu tok guru sedang nazak tu saya duk ajak tok guru baca ni. Ya aku tahu, dia kata. Dia tahu. Lepas tu tok guru pusing kiri, saya pi kiri ajak supaya. Aku tahu, dia kata. Pusing kanan, aku ajak juga. Lepas tu tok guru kata diamlah bodoh, saya diam. Dia kata kalau hang nak tahu, waktu itu aku sedang berlawan dengan bisikan daripada iblis. Waktu hang datang ajak aku kalimah la ilaha illallah, aku kata diam, bukan bermakna aku tak mau ikut apa yang hang cakap, tapi aku suruh iblis tu diam. Sebab apa? Iblis itu berkata kepadaku, hei si fulan, hang dah nak mati dah. Dahaga dah. Kalau dahaga ni aku bawa mai ayak dekat hang. Tetapi dengan syarat hang mengaku aku Tuhan. Jadi nak kata apa dia? Kita tu kata kadang-kadang menghukum orang dengan luaran. Nah, berlaku dah hari ni? Berlaku. Tanpa bertabayun, tanpa dengar cerita dengan betul. Manusia mudah menghukum orang. Nak jadi pengajaran pada kita apa dia? Manusia suka menghukum orang. Kita tahu tak apa yang berlaku pada tok guru tu? Kalau kita duduk pun kita tak tahu sebab dia tak cerita. Jadi, orang yang beriman, orang yang soleh akan sentiasa memikirkan perkara yang baik walaupun orang itu pernah menzalimi dia. Tengok orang-orang soleh tuan-tuan, tak pernah buat zalim dekat orang. Sebab apa? Dia tahu rahmat Allah. Allah Ta'ala tutup aib kita, tuan-tuan. Jadi jaga-jaga. Betul dah Nabi sebut di akhir zaman hilang 2 perangai, kata Nabi. Apa dia? Yang pertama, hilang sifat warak. Ataupun bahasa kita, warak hari ni sekadar lakonan saja. Berlakon jadi warak. Warak ni Pak Long, bukan duk main masjid duk pakai baju koyak, kemplekat ni dah. Bukan kemplekat koyak serabai dah. Itu namanya kedekuk piang. Pergi berjalan kok lain boleh pakai elok, main masjid surah pakai baju koyak.
Nak jumpa dengan orang boleh pakai pakaian kemas. Nak jumpa dengan Allah yang memberi kepada kita segala-galanya. Tak faham, Tuhan pun faham. Tu dia. Jaga-jaga. Nah, apa Nabi sebut hari ni orang hilang sifat warak, ataupun warak hari ni sekadar lakonan saja. Orang berlakon jadi warak. Ingat, orang yang berlakon jadi warak tidak akan kekal. Tetapi warak disebabkan ilmunya, dia akan istiqamah sampai bila-bila. Tuan-tuan tengok orang soleh duduk. Orang tuan-tuan tengok, kalau boleh aku nak jadi macam orang ni lah. Nah, duduk pun sopan. Kita try 3 hari, lepas tu lengah kaki unyok balik. Kita. Tapi sebab apa? Sebab warak sekadar ikut-ikut. Tapi kalau warak sebab ilmu, sebab kita mengaji, sebab kita belajar, dia akan istiqamah. Yang kedua, kata Nabi, akan hilang sifat zuhud, kata Nabi. Zuhud ni, orang yang memiliki sifat zuhud, apa dia? Dia tidak akan bersedih jikalau harta dunia berkurang. Dan dia tidak pernah meminta lebih daripada apa yang dia perlukan. Ada hak tu lah. Nah, sehingga apa dia? Nabi kita sendiri pun diberi pilihan. Allah Ta'ala bagi pilihan pada Nabi, ya Muhammad, hang pilih nak hidup dalam kaya ke dalam miskin. Kata Nabi SAW, ya Allah, kalau boleh bagi aku sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Kita bukan sehari kenyang, tiap-tiap jam duk kenyang saja. Pas makan ke darah, makan ke darah, kita makan. Tambah dunia hari ni pula, Nabi sebut betul dah. Apa dia? Di akhir zaman, orang suka menayangkan apa yang mereka ada. Belum, mereka suka tayang apa yang mereka ada. Zaman hari ni, zaman orang duduk main Facebook, WhatsApp, segala-galanya. Sikit-sikit buat status, sikit-sikit buat macam ni, sikit-sikit tunjuk pada orang. Ingat, Allah Ta'ala pesan pada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai manusia, kamu nak tahu tak siapa golongan pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yakni orang yang menzalimi anak yatim, hak pertama. Tak apalah, nu nak bicara hak nombor 2. Apa dia? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa dia? Mereka tidak mempeduli saudara-mara mereka dalam keadaan lapar ataupun tidak. Kita boleh duk makan sedap, buh kat Facebook pula. Apa dia? Siakap 14 rasa contoh. Sampai baru ni saya nak pergi kuliah di Langkawi pun dia tak panggil Langkawi lah tuan-tuan. Dia tu ustaz, lepas ni ustaz tak boleh main Langkawi dia dah. Lawak lah. Ustaz kena main siakap lawi pula. Tu dia. Langkawi jadi siakap lawi. Jahanam kita. Nah, kata kita. Hari ni orang suka tayang. Baik kemewahan, baik harta benda, baik segala-galanya. Bahkan kebahagiaan pun orang tayang di media sosial. Ingat, Nabi pesan kepada kita, di akhir zaman, kita sendiri yang membuka ruang supaya orang dengki dengan kita. Kita tunjuk apa yang kita ada, Pak Long. Siapa tak iri hati, Pak Long? Kita tunjuk apa yang kita ada. Siapa tak iri hati? Orang hari ni tuan-tuan, macam-macam dia buat. Nak sebab apa? Kadang-kadang sanggup buat apa yang Allah Ta'ala marah. Allah murka. Allah pesan kepada kita, ulama pesan, Nabi pesan, janganlah kamu menyerupai kaum wanita. Hari ni ada tak? Ada. Demi nak meraihkan follower, nak dapat follower, dia sanggup buat konten-konten yang konten tersebut Allah Ta'ala murka. Yang ni apa dia? Berpakaian perempuan, make upnya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jaga-jaga dunia lah. Orang nampak pengikut ramai. Ingat,
setiap yang mengikuti kita akan disoal apa yang kita buat kepada mereka sampai mereka boleh buat ikut kita, dan apa tujuan kita nak mereka ikut kita. Pasal kita apa dia? Kalau ada pengikut sekalipun, bawalah pengikut kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita duk ajak pengikut kita, duk sokong apa yang kita buat perkara yang Allah marah, na'udzubillah min dzalik. Nah, seolah-olah kita ni apa dia? Bagi jalan orang suka buat maksiat. Jaga-jaga. Allah tutup Allah Taala tutup aib kita sebab apa? Masih duk bagi rahmat pada kita. Tu pun manusia lupa. Manusia lupa siapa yang memberi rahmat. Duk rasa aku usaha sendiri, suka hati aku lah nak tunjuk ke dah. Tuan-tuan, orang hari ni duit 50 boleh pijak kita. Saudara mara kita hak duduk di kampung, hak duk motong getah, seminggu baru dapat RM80 seminggu. Nak motong getah musim hujan ni pula tuan-tuan, getah pun tak mau keluar. Getah pun tak mau keluar. Habis tu nak beli gula sekilo pun jahanam. Nah, sampai apa dia? Dia boleh pergi, boleh kata ada tak jual gula sikit-sikit. Tu dia. Nah, petahap kita boleh makan sedap tayang dekat orang. Kita boleh pergi jalan sana, bubuh sana. Tak salah. Nak jadi hamba yang sentiasa menyebut pemberian Allah, bukan cara macam nak menunjuk pada orang, bukan. Nak jadi hamba yang sentiasa sebut apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, bukan kita dah pergi habaq ke orang, oi Tuhan bagi kat aku hari ni benda ni, bukan. Cara dia, kita guna benda yang Allah Ta'ala bagi tu kembali balik kepada dia, tanda kita syukur kepada dia. Allah bagi kita panjang umur, Allah bagi kita pinjam kesihatan, datang buat ibadat pada Allah. Kita hari ni bukan kata ni alhamdulillah dah panjang usia dah, tapi habis kok lain. Habis kok lain. Allahu akbar. Musim-musim lah ni orang PKP duk buat ibadat, kita PKP semua tak kena belaka. Mencari alasan. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ini doa-doa orang sentiasa minta pada Allah. Kita hebat macam mana sekalipun tuan-tuan, pangkat yang kita ada, tinggallah di luar masjid supaya kita tidak sombong dengan Allah. Tinggallah di luar surau supaya kita tidak sombong dengan Allah. Ada orang hari ni lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, cak ali bawata, cabut awal, tak ada nak doa, tak ada nak minta. Sekurang-kurangnya duduklah sah, istighfar. Sebab apa? Kita nak ingat Allah waktu bila? Waktu dalam sembahyang hanya kita boleh ingat Allah. Tak, tu pun tak pernah nak khusyuk. Tapi main pula puak kita hari ni, dia kata apa ni? Dah tak khusyuk, tak payah sembahyang. Tu dia. Ada tak hari ni? Ada. Ni golongan orang suruh mengaji tak mau mengaji ni masalah tuan-tuan. Ada satu orang Pak Long tu. Pak Long di kampung saya ni tuan-tuan. Dia kalau dia mengaji bab lain. Bab apa? Bab hadis doa, hadis sahih. Dia mengaji bab tu. Bab tauhid fiqh ni dia tak ambil peduli kan. Satu hari bab saya suka bagi amalan dekat kuliah-kuliah, saya suka bagi amalan. Dia tanya pada saya, ustaz, mana dalil ustaz bagi amalan tadi? Tu dia minta dalil. Jahanam. Orang ni minta dalil. 2 minggu lepas tu dia datang jumpa dengan saya. Dia kata, ustaz nak tanya sikit lah. Dia kata, duk pening apa pula Pak Long? Tak lah, maklum tu awak lah keluar darah 15 hari lebih dah, tak berhenti-berhenti. Nak kata darah haid, bukan dia. Tanya kawan saya, kawan dia, tahu tak kalau orang keluar darah lebih 15 hari darah apa? Dia kata darah istikharah. Darah istikharah Pak Long. Darah istikharah. Saya kata dia Pak Long ulang sekali lagi. Darah istikharah. Tak kot. Darah istihadhah. Darah istihadhah tiba istikharah tu dia.
Belajar mau tentang malu ni. Nah, main pula 2 minggu lepas tu jumpa lagi sakit hati lah. Ustaz nak tanya sikit lah. Tanya apa-apa pula pelong. Kalau Pak Long tanya ni soalan bukan-bukan. Sebab dia pernah tanya saya, tuan-tuan. Tanya apa? Ustaz, masa Nabi ada, malaikat Jibril bawa turun wahyu dekat Nabi. Lah Nabi tak ada, Jibril dia buat apa? Tu dia. Dia boleh tanya lagu tu jahannam, tuan-tuan. Kita pun terfikir juga. Buat apa? Allah. Soalan macam tu dia boleh tanya. Kena kali ni dia main tanya. Ustaz nak tanya sikit lah tak mau tanya dah. Tanya apa pula dah belum? Dah. Baru ni saya sembahyang. Tengah duk tahiyat akhir dah. Baca dah tahiyat sampai dekat hamid dah. Innaka hamidu sampai dekat hamid dah. Tinggal majid tak ada sebut, terkentut. Batal tak semayang saya? Tu dia boleh buat gitu kan. Nah. Orang bagi salam pertama tu kira sah lah semayang. Ada betul tengok. Batal lah Pak Long. Takkan tak boleh nak kira kuat hamid dengan majid kan jauh mana pun. Tu dia dah buat gitu kan. Nah, ni orang tu mengaji tak mau. Dia ikut kepala sendiri. Nah. Jadi kita jangan sombong dengan Allah. Allah dah bagi rezeki melimpah ruah. Lepas semayang duduk sah. Waktu bila kita nak berzikir lagi kalau bukan dengan Tok Imam? Tok Imam duk bimbing kita duk baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Kita duk ke belakang sambil duk kelebek telefon. Tak apalah nak buat macam mana? Jenis tu dah. Duk sah, tinggal sah. Melainkan ada benda ahli mustahab. Kena tengok telefon tengok. Nah, waktu ni khususkan masa kita nak jumpa dengan Allah. Khususkan masa kita untuk berjumpa dengan Allah. Tu setengah mereka guna bahasa berkhalwat yang dekat diri dengan Allah. Orang yang duk pi uzlah, yang duk pi duduk, orang kata duduk, orang kata pakat duduk seorang diri dekat diri dengan Allah berzikir. Allahu akbar. Kita duduk sendiri kita muhasabah dah. Kita duk rasa tak cukup tu kata Nabi SAW. Di akhir zaman kena jaga 4 perkara ni kata Nabi. Nabi pesan pada kita apa dia? Di akhir zaman kena jaga 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, tolong jaga akal kita. Sebab apa? Akal kita boleh hilang disebabkan marah. Tuan-tuan tengok orang marah tuan-tuan, dia hempuk sana, dia baling sana, dia pungai sana. Lebih kurang baling dengan pungai tu dua sama benda sama lah. Orang Kedah ni dia bahasa sedap sikit. Orang Kedah ni roti pun biskut, biskut pun roti. Tu ya. Nah, kasut pun selipar, selipar pun kasut. Tu ya. Nah, tu orang Kedah. Nah, akal boleh hilang disebabkan marah. Tu Nabi suruh kita jaga-jaga. Jangan duk marah sangat, bimbang, takut hilang akal. Bila marah aja macam-macam boleh jadi. Tendang orang, sepak, terajang, semua dah. Marah. Kena jaga. Jangan bagi marah. Hindari daripada sifat amarah. Tu kata, bila kita sebut melawan hawa nafsu, kena lawan hawa nafsu syahwatnya. Kena lawan hawa nafsu makan minumnya. Kena lawan hawa nafsu, orang kata, marahnya. Kawal nafsu. Yang kedua kata Nabi SAW, tolong jaga yang kedua, yakni agama kamu tolong jaga. Sebab apa? Agama boleh hilang disebabkan dengki dengan orang. Kita dengki dengan orang Pak Long, kita sanggup buat apa? Ada orang sampai sanggup hantar sihir. Ada orang sampai sanggup buat benda yang syirik. Itu nama apa dia? Sebab dengki boleh hilang agama. Pergi buat benda yang Allah murka, hilang agama. Ada tak hari ni? Ada. Contoh, dia berniaga, kawan tu pun berniaga. Kedai kawan ni laku. Hari-hari orang mai penuh. Kedai dia orang kurang. Yang pi makan kedai kawan tu sebab boleh berhutang dia orang pi makan. Sikit-sikit masuk buku 55. Bukan tak bayar, dia bayar. Cuma sabit boleh hutang dia. Cuba orang makan kedai dia hutang. Oh, maki berjabu. Aku nak ruling beli barang pun tak boleh, hampa ada hutang. Kira begitu lah.
Dia tak tahu yang kedai kawan tu laku sebab apa? Orang boleh hutang, tu ya. Kedai dia orang tak boleh hutang, tapi disebabkan dengki tengok kedai dia orang masuk ramai, dia mula hantar pergi sihir dan dia rasa puas dengan dosa yang dia buat. Ini namanya nafsu nafsu ammarah, ataupun nafsu, orang kata ada nafsu ni, ada nafsu almarah, ada nafsu mulhamah, ada nafsu lawamah. Orang yang berada pada nafsu lawamah, dia berasa seronok bila mana boleh buat dosa, dan dia akan berasa sedih bila selepas dia buat dosa. Dan yang paling bimbang, kata ulama, apa dia? Bila dia buat benda baik, selepas daripada benda baik dia kembali buat maksiat. Itu paling bimbang, kerana tidak diyakinkan dia masuk dalam syurga lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita masih terasa berat nak buat ibadat, kita duduk pada nafsu mulhamah. Apa dia? Nafsu mulhamah, dia kenal akhirat, dia tahu baik buruk, tapi dia terasa berat nak buat kebajikan. Siapa dia? Kita, saya sendiri. Malah nak sebut nama Allah, malah nak berzikir nama Allah, malah nak buat ibadat, terasa berat. Allah penyegannya nak main sembahyang subuh, Allah penyegannya tambah pula buka-buka ayat baik sejuk pula lagi tak pi tuan-tuan. Nah, penyegan sungguh. Tu jaga, kena jaga pahala kita, jangan sampai orang lain tahu. Tu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali bersama, riak boleh berlaku pelbagai cara. Antaranya riak dengan ibadat yang kita ada. Yang kedua, riak dengan ilmu yang kita ada. Yang ketiga, riak dengan kebolehan yang dia ada. Contoh, surau tu, kalau aku tak ada, confirm tak jalan. Dia rasa diri dia yang menyebabkan surau tu maju. Jaga-jaga. Tu sebab apa? Tu kata Nabi SAW, tolong jaga agama kamu. Agama boleh hilang sebab dengki. Yang ketiga, Nabi pesan kepada kita, tolong jaga, apa dia? Tolong jaga malu. Sebab apa? Malu boleh hilang disebabkan tamak. Orang hari ni gemar kumpul harta benda sampai tidak ada malu dengan Allah. Sampai tak ada malu dengan Allah. Allah bagi rezeki, Allah bagi kesihatan, tak pernah malu dengan Allah. Dia rasa hak kita. Tamak. Dan yang keempat, tolong jaga, kata Nabi SAW, apa dia? Yakni tolong jaga amal ibadah kamu, kerana dia boleh hilang disebabkan mengumpat dan dengki. Amal ibadat kita boleh hilang disebabkan mengumpat. Jaga-jaga. Ini rahmat Allah. Allah bagi peluang tuan-tuan boleh main dengar kuliah, boleh duk main mengaji. Jadual kadang-kadang padat. Jadual padat. Kadang-kadang ni tuan-tuan, setengah masjid ni hak dengar kuliah tu 10 orang. Penceramah sampai 40 orang. Tu dia. Nah, setengah masjid tuan-tuan, kira alhamdulillah lah, saya tengok muka semua bercahaya belaka, bakal ahli syurga semua ni. Nah, cahaya tak cahaya lagu mana lampu duk atas kepala. Jadi insya-Allah lah, semoga kita dimasukkan dalam syurga Jannatul Firdaus tanpa dihisab. Jadi rasa cukup sekadar tu sajalah kot. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari lah. Moga-moga Allah Taala menutup segala keaiban kita, menutup segala kelakuan yang pernah kita lakukan. Moga-moga Allah Taala bimbing kita terus menjadi orang yang istiqamah untuk menuntut ilmunya dan berbakti dan melakukan ibadah kepadanya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar itu saja. Ada rezeki kita jumpa lain masa dan hari. Moga-moga bermanfaat pada kita semua, insya-Allah. Hadirin dan hadirat. Nah, hari ni kita dikejut gemparkan 2-3 hari ni banjir. Bila banjir tuan-tuan, orang kata hujan hari ni mungkin hujan bala. Peringatan Allah terhadap kita. Asbab dosa-dosa kita. Tapi manusia tak nampak dosa mereka sendiri. Dan dia rasa diri dia banyak ibadat pada Allah. Jadi kita bimbang, takut asbab dosa kita orang lain terkena musibah. Jadi perbanyakkan minta ampun kepada Allah, banyak minta maaf dengan Allah. Macam baru ni lah, kita 2-3 hari ni banjir. Kau ni merata banjir dah. Wallahualam lah, moga-moga hari ni surut lah tuan-tuan. Kesian. Saya pernah ada tuan-tuan banjir di pondok saya baru ni 2 hari. Hari pertama dia masuk ayat parah lutut. Saya dan selamat, kitab-kitab dan selamat. Pagi hari kedua tu tuan-tuan, dah ingat hari tu je banjir.
Pagi tu pakak kemas rumah masing-masing, pakak basuh balik, nak basuh seluk tu jenuh tuan-tuan. Tak apalah, letih basuh seluk tu, ingat nak tidur dah pas maghrib. Naik-naik mayang maghrib atas surau, turun tu tuan-tuan, tu dia boleh berenang itik. Ayak dia balas kali yang kedua, semalam parah lutut, hari ni parah dada. Sampai terlupa duk kelang kabut cari benda lain, terlupa kereta alih, lupa nak alih kereta. Pagi esok saya pergi buka tuan-tuan, ikan keli duk berenang tu dia. Ikan keli duk buat show dalam tu tuan-tuan. Nah, Allahu akbar. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sikit sebanyak saya mohon sikit semangat pada tuan-tuan untuk membeli kitab-kitab yang saya habis kena musibah banjir baru ni. Jemuk pun dia kembang habis dah tuan-tuan, tak dapat nak ni juga. Jadi saya minta sekilas sumbangan pada tuan-tuan, lebih kurang RM1,000. InsyaAllah nak beli kitab-kitab tu balik, sebab saya tengah duk mengaji kitab-kitab tu. Moga-moga bermanfaat pada kita semua. Jadi siapa nak menyumbang bolehlah, ada tabung di belakang tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.